Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan yang masih lagi diberikan oleh Allah, nikmat iman dan Islam yang dengannya masih lagi ingin kita hadir ke rumah Allah. Dan bagi masa yang masih berbaki ini, insya-Allah akan menyambung perbicaraan tentang mendidik anak-anak seperti Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, antara perkara yang perlu diberikan kepada anak-anak sebagai bahan untuk mereka fikir ialah kisah-kisah orang yang telah menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu soalan yang boleh ditanyakan kepada anak kecil ialah, ada tak orang yang tak solat tetapi masuk syurga Allah? Ada tak dalam sejarah manusia ni orang yang tak solat tetapi merupakan ahli syurga Allah? Adakah orang tak solat tapi masuk syurga? Ada. Nama dia ialah Al-Usayri. Tuan-tuan sekalian, satu ketika zaman itu tahun ke-11 kenabian, Nabi SAW masih di Mekah. Ini ialah tahun-tahun akhir Nabi duduk di Mekah. Dan ketika itu Nabi dah memang rasa dah semua orang ataupun Nabi telah buat sehabis mungkin, tapi dakwah tadi masih tak dapat tembus, melainkan hanya 300 lebih sahaja yang beriman kepada Allah. Lalu tuan-tuan sekalian, ditakdirkan Allah di Madinah. Madinah masa tu nama dia Yathrib. Madinah jauh, dekat utara, 500 km di utara. Jauh. Mereka ni tak berhubungan dengan Mekah pun sebenarnya. Cuma disebabkan di Madinah tu ada orang Yahudi, maka ketika itu orang-orang Yahudi Madinah telah mula bercakap-cakap, nanti akan keluar Rasul akhir zaman. Nabi akhir zaman rasa dah keluar, dia sebut-sebut. Jadi perbualan tentang Nabi akhir zaman ini disebut-sebut di pasar-pasar, di kebun-kebun, menyebabkan orang-orang Arab di Madinah rasa nak tahu sangat. Jadi perbualan itu menyebabkan 6 orang lelaki pergi buat haji pada tahun ke-11 kenabian. Maknanya ketika umur Nabi 50 tahun tu, ada 6 orang lelaki yang pergi ke Mekah untuk buat haji. Perlu kita faham tu sekalian, zaman Nabi SAW, Masjidil Haram semata-mata untuk haji sahaja. Tak ada solat Jumaat pun. Sebab solat Jumaat bermula di Madinah. Bahkan tak ada orang solat pun di Kaabah, melainkan Nabi kadang-kadang di sana. Umar setelah umat Islam ada solat fardu, tapi bukan jemaah. Jadi tuan sekalian, orang yang datang ke Mekah memang haji. Dan 6 orang tadi, mereka datang sebagai orang yang belum Islam pun. Pergi ke sana, 2 matlamat. Satu memang nak buat haji, yang kedua mereka nak cari betul tak dah ada Nabi akhir zaman. Sebab ciri-cirinya sekian-sekian bangsa Arab. So ketika itu mereka pergi ke Mekah, dan Allah Ta'ala jumpakan dengan Nabi SAW. Bila 6 orang tadi jumpa Nabi SAW, maka mereka beriman dengan Allah. Tuan sekalian, 6 orang ni sebelum mereka balik, antaranya Ubadah bin Samit. Ini ialah orang-orang yang awal masuk Islam daripada Madinah, yang datang haji, jumpa Nabi, Islam dengan Nabi SAW. Antaranya ialah Ubadah bin Samit. Jadi 6 orang tadi sebelum balik Madinah, Nabi pesan, kamu nanti bila balik sana, kamu sampaikan, kamu ceritakan pasal agama ini pada orang Madinah. Itulah 6 orang duta pertama yang cerita pasal Islam di Madinah. Kita nak bagi anak kita faham macam mana Nabi itu tiba-tiba bila pergi Madinah orang sambut. Dia bukan tiba-tiba. Walaupun Nabi itu sehebat itu orangnya, tapi bukan tiba-tiba. Dan Allah Ta'ala nak berikan hidayah, tapi bukan percuma saja. Ada darah yang terpaksa dialirkan, ada nyawa yang terpaksa diambil. Jadi tuan sekalian, 6 orang tadi pun baliklah ke Madinah. Dan tahun depan tu, maknanya tahun ke-12 kenabian, umur Nabi 52 tahun ketika itu, 6 orang tadi bawa 7 orang yang baru. Tapi kali ini salah seorang tak dapat ikut, so 5 orang tinggal. 5 campur 7, 12 orang. Tuan-tuan sekalian, 12 orang ini, 7 yang baru itu antaranya ialah, maafkan saya,
Ubadah dalam grup yang kedua. Saya katakan tersilap. Ubadah bin Samit dalam kalangan 7 orang yang trip kedua. Ubadah bin Samit bukan yang pertama, 6 pertama bukan Ubadah bin Samit. Ubadah ini dalam 7 yang kedua. Jadi 12 orang ni berjumpa dengan Nabi SAW di mana tuan sekalian? Mereka jumpa Nabi di Aqabah. Aqabah ni kat mana? Dekat Jamratul Ula. Siapa yang nak pergi haji, dia tengok dekat tempat nak naik tingkat-tingkat tu, yang macam highway besar tu, ada satu masjid warna kecil. Bukan masjid, macam surau kecil, sengit sikit. Itu Masjid Aqabah. Di situlah Aqabah, di situlah berlakunya Nabi berjumpa dengan 12 orang ni. Yang mana 12 orang ini kebanyakannya ialah kabilah Khazraj, sikit je Aus. Kenapa jumpa Nabi? Sebab 7 orang sama juga. Mereka pun orang macam 5-6 orang tadi, mencari-cari siapakah Nabi akhir zaman, dan nak jumpa dengan Nabi akhir zaman ini sebab hidup dah kalut, sebab hidup asyik bergaduh je. Aus dengan Khazraj bergaduh sepanjang masa. Jadi mereka pening dengan harapan kalaulah betul itu Nabi akhir zaman, pasti Nabi akhir zaman akan selesaikan masalah orang Madinah. Tuan-tuan sekalian, ketika mereka jumpa tadi bukan rahsia. Pertemuan pertama bukan rahsia, pertemuan kedua bukan rahsia. Orang tahu Nabi jumpa dengan orang Madinah. Ketika itulah Nabi membuat bai'ah dengan mereka. Dalam Sahih Bukhari, hadis ni daripada Ubadah bin Samit yang ikut trip kedua tadi. Nabi kata apa? Bay'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu auladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'rufin. 6 pesan Nabi. 6 pesan. Wahai 6 orang sahabat ataupun 6 orang lelaki ini, kamu janjilah dengan aku, baik-baik kan? Kamu janjilah dengan aku, kamu takkan syirikkan Allah dengan sesuatu sekalipun. Syai'a tu habuk pun syai'a. Maknanya Allah Ta'ala langsung tak boleh disyirikkan walaupun dengan sesuatu sekalipun. Yang kedua, jangan mencuri. Yang ketiga, jangan berzina. Yang keempat, jangan bunuh anak-anak kamu. Yang kelima, jangan buat cerita bohong. Bahasa Melayu fitnah, bahasa Arab buhtan, ba hasipul ta alif nun. Buhtan tu cerita bohong. Jangan tuduh orang pelik-pelik sama ada depan ataupun belakang mereka. Dan jangan kamu melangkaui aku dalam ibadah, dalam perkara baik. Okey, itu satu. Lepas tu Nabi bagi wasiat akidah. Nabi kata, "Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang ikut janji ini, yang melaksanakan bai'ah ini, nescaya Allah akan berikan balasan. Dan waman asaba min zalika syai'a, tapi siapa yang langgar 1, 2 ataupun semua ni, tak nak ikut bai'ah ini, dan kalau Allah Ta'ala balas fa'uqiba fid dunya fahuwa kaffaratullah, tapi kalau kamu kena, itu ialah kafarah. Nabi nak beritahu kita, pertama tadi arahan, yang kedua tuan sekalian, Allah Ta'ala ada pilihan Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala tak boleh diikat dengan sistem. Sebab hadis tu sebut lagi, waman asaba min zalika syai'an summa satarahu Allah. Ada orang yang langgar janji ini, ada yang terus dibalas oleh Allah kat dunia, terus. Yang kedua, yang tidak dibalas pun, satarahu Allah Ta'ala simpan, disembunyikan, tak nampak. Nabi kata fahuwa ilallah, yang tu terpulang kepada Allah. Maksudnya bukan semua benda yang kita buat Allah Ta'ala balas terus. Ada benda yang kita buat Allah Ta'ala simpan. Untuk perkara kebaikan, kita kena suka kalau balasannya disimpan. Sebab balasan akhirat lebih besar berbanding dunia. Kalau kita dah semayang, ada orang semayang duha untuk kaya, saya tak kata salah, tapi rugi kerana niatnya salah. Semayang duha tu untuk mengabdikan diri kepada Allah sahaja sebenarnya niat dia. Saya nak semayang, itu je. Sebab tu kita ada pengajian tasawuf. Saya pasti di sini mesti belajar kitab Minhajul Abidin. Ada kan? Kitab tu Imam Ghazali tulis, kita dengan Allah Ta'ala ni nak sampai kepada Allah Ta'ala tu kena lalu 7 gunung. 7 gunung kena daki, 7 kali naik turun. Nak sampai dekat ujung tu ada 7 Aqabah, 7 gunung, 7 ujian besar. 7 benda yang perlu tuan-tuan lalu baru boleh sampai dekat yang ke-7 tu.
Saya sebut nombor 7 dulu Aqabah alhamdu wasyukru. Tahap di mana tuan-tuan sembahyang tu sebab nak puji Allah. Kita sembahyang isyak ni sebab apa? Sebab saya nak puji Allah. Saya pun belum sampai situ lagi. Kenapa sembahyang? Saya nak puji Allah, dah pukul 9 ni saya kena puji dia. Saya kena puji. Kenapa sembahyang subuh? Yalah saya dah bangun, saya kena cakap terima kasih dengan dia. Level macam tu. Tuan-tuan nak lalu level 7, ada 6 level lagi. Which is yang pertama tu susah sekali. Dia panggil aqabah ilmu. Maknanya nak sampai kepada Allah kena belajar. Kemudian ada ujian menolak pujian, ujian membenci pujian, tak kisah pasal orang mencela. Dah lepas semua tu baru boleh sampai ke yang kedua tadi. Maksudnya tuan-tuan, kenapa sembahyang? Saya nak dah pukul 9 saya kena puji dia. Kenapa sembahyang subuh? Dah bangun pagi kena terima kasih dengan dia. Kenapa awak sembahyang duha? Semalam saya makan nasi lebih sikit, saya rasa tak patut kalau tak syukur kepada Allah. Tuan-tuan sekalian, itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalau ada benda yang Tuhan balas di dunia, itu bahagian kamu, kata Nabi. Tapi kalau ada benda yang kamu buat yang salah tetapi Allah Ta'ala sembunyikan, satarahullah. Kadang-kadang Allah Ta'ala sembunyikan aib kita, tapi kita yang pergi cerita dekat orang. Contoh, saya bawa jemaah bila naik ke terbang, kalau naik Saudi tak apa, kadang-kadang naik Qatar Airways. Qatar ni komersial, biasalah, bukan komersial untuk umrah. Qatar Airways tu terbang yang pergi Doha kan. Jadi sometimes saya naik Qatar Airways. Qatar ni maksudnya in-flight entertainment dia, IFE dia macam emas, ada filem apa semua. Padahal pakcik-pakcik tu pakai ihram dah, siap daripada KLIA. Kan kursi kita kan nampak jalan-jalan. Jadi saya kalau mutawif, saya akan perhati jemaah saya, sebab saya kena tegur. Kalau salah saya kena tegur, mana boleh biar. Tapi tegur tu bukan dekat situ, tegur tu ada masa dia. Saya perhati je, pakai tali trip kita kan. Dia tengok ada pakcik tu tengok Avengers pakai ihram. Dapat pakai sebab nak lalu kat Kurma Nazir kan. Tengok Avengers. Lama sampai habis filem tu. Tak apa. Sampai nasi sambung tengok Avengers. Habis Avengers tukar cerita lain 9 jam. 7 jam setengah. KL Doha hampir 8 jam. Tak sampai pun 7 jam lah dah sampai Doha. Doha ke Jeddah kapal terbang sama besar juga. 777 juga masa tu. 777 sama. Dia sambung cerita lain pula. Maksudnya bukan dah tukar. Kerana nak Saudi tak ada filem. Saya tak pasti tak ada kot. Saudi Quran, buku, video ada, tapi saya rasa filem tak ada sangat. Ada tapi dia tapis sikit lah. Avengers takkan masuk dalam kapal terbang Saudi, saya pasti tak ada. Bisa tengok je. Betul sekalian, ketika saya melihat pakcik itu menonton filem, dia je tahu dia tengok filem. Orang lain tak tahu, saya tahu sebab saya ternampak lah. Tapi saya simpan rahsia itu sampai sekarang. Cuma yang ni tak kenal, tak cerita lah kan, tak kenal dia. Betul sekalian, orang tak tahu dia buat apa dalam ihram dia. Bukan ihram, dalam pakaian ihram dia. Melainkan dia cerita, semalam saya nak sampai Doha, sampai habis cerita lah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat dosa, Allah sembunyikan. Allah Ta'ala tak pernah buka. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Umat yang lain cerita. Umat Nabi Muhammad ni, pertama, Allah Ta'ala takkan balas macam umat terdahulu. Maknanya kalau buat salah, hancur semua, tak ada. Yang kedua, Allah Ta'ala betul-betul menjaga kita sampai tahap kesalahan yang kita buat secara sembunyi itu memang tak terbuka. Memang tak terbuka sampai bila-bila. Sehinggalah kita sendiri yang buka. Allahu Akbar. Sebab tu saya malu kalau orang cerita pasal rumah tangga. Orang tak tanya pun, awak cerita buat apa? Aib sendiri kan? Jangan cerita. Dan sekalian, insya'a afa anhu wa insya'a aqabahu. Nabi sebut pada 6 orang tadi, kamu buat salah, kalau Allah nak balas, terserah kepada Allah. Kalau Allah nak ampunkan, terserah kepada Allah. Kemudian kami pun membai'ah Nabi SAW. Itu kisah bai'ah yang pertama sekali. Lepas tu kan Nabi, bayangkan Nabi dah bertahun-tahun, kemudian Nabi pun dah kehilangan Khadijah. Nabi dah tak ada orang yang nak dengar kisah sedih Nabi. Nabi bukan bercerita, tapi Nabi bila balik rumah, muka Nabi itu Khadijah tahu macam mana perasaan Nabi. Perempuan kan tinggi insting dia. Khadijah pula Allah takdirkan Nabi berkahwin dengan perempuan yang lebih tua sikit. Perempuan yang berjaya, yang lebih tua. Maknanya watak Khadijah ini ialah pemujuk Nabi, tempat Nabi nak ditenangkan.
Watak Khadijah ni sangat sesuai sebab Nabi sangat teruk di Mekah dari segi penolakan orang terhadap dakwah Nabi. Jadi watak Khadijah yang lembut, yang tak tanya pun. Khadijah ni punya level misteri. Dia tak tanya Nabi, dia tak akan tanya banyak-banyak. Seperti mana Nabi menggeletar balik daripada Gua Hira, dia tak tanya pun kenapa. Dia ambil selimut, dia tutup. Dah. Dia tak tanya pun. Kalau isteri kajang mungkinlah tanya, tapi Nabi Khadijah tak tanya. Walaupun dia nak tanya sangat kenapa lah suami dia menggeletar sampai tahap macam ni, dia tahu Nabi nak perlukan selimut je. Dia selimut dia tu sekalian. Jadi sebab itulah tu sekalian, Nabi sedih, Khadijah dah tak ada, Abu Talib pun dah tak ada, dakwah pun dah macam dah sampai hujung, tak ada perkembangan yang baik. Tiba-tiba ada orang Madinah yang datang 500 km dan beriman kepada Allah. Nabi gembira sangat. Lalu Nabi pun utus seorang sahabat untuk balik sama dengan dia orang. Siapa agak-agaknya? Yang Nabi hantar untuk pergi Madinah. Tuan-tuan, inilah orang yang mengislamkan Madinah. Nama dia Mus'ab bin Umair. Nama ni saya simpan dalam hati saya. Sebab tuan-tuan pergi Madinah, bila kita masuk Masjid Nabawi daripada belakang, daripada pintu utama lah, pintu utama maksudnya belakang kiblat, pintu gate 333, gate 18, pintu 18, 19, 20, pintu tengah-tengah tu. Pintu tadi setentang dengan Gunung Uhud kan. Ni Hotel Hilton. Tuan-tuan berdiri kat situ, tengok kanan nampak Masjid Nabawi, tengok kiri Gunung Uhud. Di celah-celah bangunan tu berbesar Gunung Uhud. Tuan-tuan, Gunung Uhud itu menyimpan jasad Mus'ab bin Umair. Gunung Uhud besar. Depan tu tempat perang Uhud, sebelah tu perkuburan syuhada Uhud. Dalam tu menyimpan jenazah Mus'ab bin Umair. Dan ikut sejarah, beliau dimakamkan sebelah dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelah dia. Dia meninggal sama-sama dalam perang Uhud. Hamzah di sini, sebelah tu sahaja Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan sekalian, Nabi pilih Mus'ab sebab pertama Mus'ab ini muqri'ul Quran, seorang yang sangat mahir Quran di Madinah, di Mekah, di orang Mekah. Dia sangat mahir Quran dan dia sangat-sangat bagus. Dia orang kaya sebenarnya. Dia orang kaya. Mus'ab ni, saya dah pernah cerita di sini, tuan-tuan ingat. Bapa dia antara orang kaya yang ternama. Dan Mus'ab ini orang yang dimanjakan oleh mak ayah dia, anak orang kaya yang sangat dimanjakan. Antara benda yang berbeza ialah Mus'ab ini kalau pakai baju, tak ada orang akan pakai baju macam dia. Punyalah customize baju anak orang kaya yang tak ada orang baju macam dia. Tapi orang kenal Mus'ab kerana minyak wanginya. Di Mekah tidak ada seorang pun yang pakai minyak wangi lebih baik dari Mus'ab bin Umair. Maksudnya bapa dia akan ambil. Orang Arab ni dia famous dengan oud ni gaharu. Sampai sekarang orang Arab masih menggunakan oud sebagai parti utama minyak wangi dia. Contoh pergi Madinah pun kedai perfume melambak-lambak. Satu selang kedai, satu lagi itu dia punya culture. Jadi tuan sekalian, minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab ini tak ada orang pakai sebab terlalu mahal dan istimewa. Itulah rupa mak dia sayang dia. Ketika mak dia tahu di Islam, bila mana mak dia tahu Mus'ab telah ikut Muhammad ni, mak dia beri kata dua tu sekalian. Mus'ab, pilih. Kalau kamu nak ikut Muhammad, ikutlah, tapi tinggalkan semua benda ni. Keluar daripada rumah ni, baju buka balik, yang mahal tadi buka balik. Minyak wangi tak boleh pakai. Keluar, tinggalkan kami semua. Mak dia bagi ancaman. Kalau nak macam ni, Mus'ab, ikutlah kami, jangan ikut Muhammad. Tuan-tuan sekalian, Mus'ab tak perlukan sejam untuk bagi jawapan. Serta-merta jawab, mak, saya dengan Muhammad. Ana bin Muhammad, saya dengan Muhammad. Maknanya tuan sekalian, dia tak perlukan masa pun untuk cakap, tak apalah ambillah semua ni. Kita mungkin tak faham sebab kita orang kajang. Kalau tuan-tuan macam orang dekat tempat saya, ada Mines, maknanya Tok Mahdi punya level-level lah. Bukan Tok Mahdi, jiran-jiran dia. Dekat Mines tu, rumah Tun paling kecil. Betul, rumah Tun kecil. Jiran dia semua besar. Jiran dia sebenarnya ni, arwah Tan Sri JJ pun dekat lain tu juga. Lepas tu belah awal lagi rumah Tan Sri Syahri Samsudin Sapura kat sini. Itu Jalan Kuda Emas. Jadi 3 Kuda Emas, Jalan Kinta, Jalan Timah. Tiga jalan utama dalam Mines Resort City tu. Itu tempat saya, bukan tempat saya itu karya saya. Jadi saya masuk untuk jumpa orang ni.
Level saya cakap Mus'ab ni, dekat dalam tu ada satu rumah, dalam mais tu ada 13 orang Melayu, tapi tak semua tinggal lah. Cuma nak kata ada 13 pemiliknya Melayu, termasuk ada Sultan Terengganu dalam tu, dan beberapa pemilik syarikat besar. Saya terpaksa rahsiakan sebab dia terkenal. Okay. Baik. Yang saya sebut, saya tak nak sebut nama dia. Tuan-tuan sekalian, rumah dia macam suku ataupun 1/3 mais. Besar rumah dia. Kalau tuan-tuan tengok bangunan tu, tak tahu rumah ke dewan. Besar sangat rumah tu. Orang tu orang Islam, orang kita lah orang Islam. Jadi kalau saya nak cakap Mus'ab ni macam anak orang tu. Sebab budak tu saya jumpa dia setiap minggu, dia semayang kawan saya. Saya kata, kau ni memang lahir dari istana. Memang betul istana rumah dia. Istana. Terus sekalian, level Mus'ab ini ialah level orang yang telah memiliki semua benda lengkap untuk hidup 100 tahun. Dan mak dia tanya, nak ke tak nak? Kalau nak Muhammad tinggal semua, dia terus, mak saya tinggal, saya nak pergi dengan Muhammad. Mak dia kurung dalam rumah, penjarakan dia dalam bilik sendiri. Akhirnya pendek cerita dia dapat keluar dan dia tinggalkan keluarga dia sekalian. Dia tinggal keluarga dia ikut Nabi SAW. Tuan-tuan kena faham, bila orang kaya yang dah biasa tidur kat aircon ni, ataupun dah selesa dengan baju sutra, dah selesa dengan kemewahan, tilam empuk, dia keluar daripada rumah, dia jadi macam gelandangan lah. Rumah tak ada, tumpang sana tumpang sini. Itulah Mus'ab bin Umair. Dan inilah Mus'ab yang Nabi hantar untuk ikut 12 orang tadi balik Madinah. Disebut dalam hadis dan sirah, tidak ada rumah yang tak diketuk oleh Mus'ab. Semua rumah dia pergi. Kita nak kena faham, Madinah ni penuh Yahudi. Yahudi dah establish di Madinah. Mungkin di sini dah buat ceramah Palestin. Kita tahu kenapa dia orang ada kat Madinah, tak ada kat Mekah. Kenapa? Madinah di utara. Peta Saudi sama dengan semenanjung Malaysia. Lebih kurang sama lah, lebih kurang sama. Dia punya arah dia sama. Sengit daripada barat ke timur macam tu. Rupa dia sama. Madinah ini umpama di Kuala Kangsar, maknanya dah nak sampai Penang lah. Kulim lah, dah nak atas lah, dah memang atas. Dah sampai Kulim ataupun Kuala Kangsar, dah atas lah. Mekah ni macam dekat KL ataupun dekat Negeri Sembilan, bawah sekali. Bukan tengah tapi bawah sikit. Jadi jauh. Selatan Thai itu ibaratnya Jordan dan Palestin, dia kan bersambung, Jordan Palestin. Orang Yahudi, dia lepas lari, dia lari kat kawasan atas. Itu yang ada dekat Tabuk dengan Madinah. Tapi tak sampai Mekah, sebab Mekah Madinah almost 500 km. Dan pada pasir pisahkan, so dia tak minat nak pergi sini. Sebab tu orang Yahudi penuh di Madinah. Tapi tak ada rumah yang tak diketuk oleh Mus'ab bin Umair. Betul sekalian, satu kisah nak sampai cerita kat yang masuk syurga tanpa hisab ni, kalau tak semayang ni. Tuan-tuan, antara tempat yang Mus'ab masuk awal-awal ialah perkampungan Bani Ashhal ataupun Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Ni kampung-kampung yang awal dia masuk. Dia pergi Bani Zafar, satu telaga yang disebut Marak. Ketika itu dia tengok ada beberapa orang tengah duduk. Tiba-tiba orang-orang tadi nampak sampainya Mus'ab tadi. Dia datangkan Mus'ab. Ketika itu tuan sekalian, ada dua nama yang tuan-tuan kenal tapi masih belum Islam. Tuan-tuan mesti kenal nama ni, Usaid bin Hudayr. Ingat tak nama tu? Usaid bin Hudayr. Ini nama famous dalam sirah. Yang kedua Sa'ad bin Mu'az. Ini dua nama famous di Madinah. Tapi setakat tahun 12 Hijrah, 12 kenabian ni, mereka masih belum Islam lagi. Masih belum Islam. Yang saya cerita ini ialah hari terakhir mereka kafir kepada Allah. Tuan-tuan tahu tak? Sampai Mus'ab di kawasan telaga tersebut, Usaid bin Hudayr ini ialah kaum Bani Abdul Ashhal. Dia tengok Mus'ab datang macam nak berdakwah, maka dia pun kata Sa'ad kan ketua kan, Sa'ad kata dekat Usaid pergi dekat dua lelaki tu, maksudnya Mus'ab dengan As'ad, dengan kawan Mus'ab, nama dia As'ad bin Zurarah. Kau pergi dekat orang tu, cakap jangan ganggu, jangan bodohkan kita. Kalau nak selamat, balik. Tidak halau. Pendek cerita sekarang, Usaid datang sendiri, bawa tombak, jumpa dengan Mus'ab. Jumpa Mus'ab, cakap apa? Orang ini ialah ketua kaum. Beliau datang kepada kamu, kau cuba nak tanam kebenaran atas diri mereka. Dia marah-marah lah. Kata Mus'ab, macam ni lah, kalau saya terlepas satu benda yang penting. Semasa Usaid datang bawa tombak, kawan Mus'ab cakap macam ni, Mus'ab, itu ketua kaum tu.
Kan? Apa kata kau cuba dakwah dia? Bukan suruh lari. Ini level jihad sahabat Nabi. Orang datang bawa tombak nak halau tu sekalian, tapi mereka bukan lari, mereka pakat untuk cakap dengan orang ni. Mus'ab kata tak apa, aku cakap. Lalu sampailah Usaid tadi sambil berjalan dengan merungut, tak tahu dia cakap apa. Bila manusia yang datang nak kacau kita, sampai depan Mus'ab, terus dia pegang Mus'ab, mengapa kau datang sini? Adakah kamu nak bodoh-bodohkan kami ni? Kalau nak selamat, balik. Kalau saya ni, balik. Dia suruh balik Mekah. Terus sekalian, Mus'ab dengan penuh tenang cakap apa? Tuan, sudi tak dengar sikit saya cakap? Kalau okey, okey. Kalau tak okey, saya balik. Tengok tuan-tuan sekalian, nyawa dekat ujung tanduk, tombak dah dibawa oleh Usaid bin Hudayr. Tapi tuan-tuan sekalian, jangan lupa, Mus'ab telah menjual dunianya untuk agama ni. Dia takkan balik punya. Sebab dia telah menjual dunia yang sangat murah bagi dia. Setakat baju tadi, setakat kemewahan yang diberikan oleh mak ayah dia, dia boleh buang. Ini orang yang sampai kepada itu sekalian. Dia kata, tuan, dengar saya cakap. Ni macam orang meniaga barang lah. Kita tak nak, tapi dia suruh dengar dulu. Dalam kita beli kan, macam jual keripik dekat kedai makan lah. Kita makan kat Bangi, lepas tu ada orang datang buat keripik 40-45 bungkus. Saya tak nak. Tak tahu bang, saya nak cakap dulu. Pandai dia cakap, kita kesian lah, kita beli lah kan. Jadi sama lah. Mus'ab kata, bang tak apa bang, bagi saya cakap dulu, boleh tak dengar? Kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, saya balik lah. Allah Ta'ala melembutkan hati Usaid ketika itu. Kata Usaid, okey tak apa, cakap lah, aku dengar. Tuan-tuan sekalian, maka Mus'ab pun menceritakan pasal Islam, lalu membacakan beberapa ayat Quran. Tuan-tuan tahu tak? Kata perawi hadis ini, demi Allah, kami melihat Islam pada raut wajah Usaid bin Hudayr. Sikit lagi nak mengucap, tapi bila hati dah terbuka nak menerima agama Allah Ta'ala ni, dia nampak muka tu lain. Lalu kata Usaid, alangkah indahnya, apakah yang perlu aku buat untuk masuk agama ini? Kata sekalian, dia terus Islam. Lalu kata Mus'ab, jadilah kamu pergi mandi, bersihkan pakaian kamu, ucap syahadah dan kita solat sama-sama. Tuan-tuan sekalian, terus beriman Usaid bin Hudayr. Nampak? Mus'ab bin Umair antara orang yang diislamkan ialah Usaid. Kemudian Usaid dah semangat ni. Dia cakap dengan Mus'ab, Tuan Mus'ab, belakang saya tu Sa'ad bin Mu'az. Dia lagi besar daripada saya. Kalau tuan boleh Islamkan dia, semua orang Islam. Sebab dia ketua kamu. Lalu tuan-tuan sekalian, Mus'ab pun panggillah, berjumpa dengan Sa'ad tadi. Dia bercerita pasal Islam dan akhir itu sekalian, tiba-tiba bangun Mus'ab kepada kaum dia, Sa'ad bin Mu'az. Wahai Bani Abdul Ashhal, apa yang kamu tahu tentang urusanku dengan kamu? Semua jawab, kamulah ketua kami wahai Sa'ad bin Mu'az. Sebab dia orang hormat sangat. Kamulah ketua kami. Dengan tuan-tuan sekalian, dia orang puji dia, yang paling bagus pandangan, yang paling tajam fikiran, yang paling kami hormat. Lalu kata Sa'ad tadi, sesungguhnya haram kamu cakap dengan aku, melainkan kamu telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Islam Mu'az bin Mu'az. Tuan sekalian, dalam satu visit saja, kerana soalan Mus'ab yang tanya sikit je, tuan dengar saya cakap ni, kalau okey, tak okey saya balik. Itu je. Tapi Allah Ta'ala izinkan hidayah masuk dengan jalan tersebut. Dan akhirnya sekalian, satu kampung semua beriman kecuali Amru bin Sabit ataupun Usairim tadi tu. Dia seorang tak nak syahadah. Dia seorang je. Ini cerita tahun 12 kenabian. Tuan-tuan, satu kampung, perempuan, lelaki, kanak-kanak, semuanya beriman kecuali Al-Usairim yang lambat sikit. Bukan sikit, banyak juga. Tuan-tuan tahu dia masih lagi tak beriman dengan Allah. Sampailah Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama tak lagi beriman, tahun kedua, tahun ketiga barulah beriman. Bila dia tengok tiba-tiba kampung dia kosong je kan, kosong. Gimana ni? Dia tanya orang, As'ad, mana pergi semua orang? Dia kata, kau tak tahu ke? Semua orang pergi panggilan jihad ke Uhud. Tuan-tuan, walaupun dia tak Islam, dia kan sekampung orang Islam, dia dah dengar lah. Dia dah dengar pasal jihad. So dia kata, aku nak pergi. Tuan-tuan, Usairim ini keluar rumahnya, pergi ke Uhud. Dan Allah mengizinkan dia jumpa Nabi sebelum perang berlangsung, sikit lagi.
wahai Muhammad, aku nak beriman kepada Allah. Nabi syahadahkan Amr bin Salim tadi, Usailim. Selepas Islam, tuan-tuan sekalian, dia minta izin, ya Muhammad, ya Rasul, tolong saya nak jadi tentera, boleh tak? Tolong izinkan saya perang. Sebab memang dah lama dia nak berjihad. Dia kafir, tapi dia suka benda ni. Tolonglah saya sekarang sedang Islam, saya nak berjihad, ya Rasulullah. Sekalian Nabi kata silakan. Dia masuk medan Uhud, tak lama tu dia kena bunuh. Inilah sahabat yang tak semayang tapi masuk syurga. Bukan tak sempat semayang. Inilah teka-teki orang beriman. Beriman. Panjang nak tengok cerita tu, panjang syarah dia dah ambil dalam isyarat. Betul sekalian nak kata apa? Sebenarnya ada banyak benda yang kita boleh borak dengan anak kita ni sebenarnya. Tak perlu pun cerita-cerita Avengers, tak perlu. Tak perlu cerita-cerita mainkan motor. Apa? Saya tak tahulah sebab anak saya tak bagi tengok. Anak saya tahu akan tertinggal sikit sebab saya tak bagi anak saya telefon. Tak ada. Dia tak telefon sampai sekarang tak ada. Saya tahu dia ada kesan buruk dia. Anak saya mungkin tertinggal sikit benda-benda tertentu sebab dia tak aktif, dia tak explore online. Tetapi saya bersyukur sebab anak saya tak jumpa benda pelik-pelik. Macam itulah. Dia lambat kat sini, lebih kat sini. Tuan-tuan yang bagi telefon tak salah pun. Dia advance tapi macam betul pula. Jadi kita tak boleh buat apa tu sekalian. Nak macam ni, ini kesan buruk dia. Nak yang macam ni, macam ni kita yang buat pilihan. Jadi saya memilih jalan yang konservatif sikit, ortodoks sikit. Macam itulah. Baik. Jadi untuk saya ni, yang anak tak ada telefon, tak ada astro kat rumah, jadi saya cubalah menjadikan benda-benda ni sebagai bahan berbual. Jadi cerita benda betul ni. Tahu tak, ada orang yang tak semayang tapi masuk syurga. Temenung dia suka sebab dia kan budak tak nak semayang, malah nak semayang, jadi boleh masuk syurga ke tak semayang. Bukan macam tu. Dia tak sempat Islam. Jadi tahu sekalian, saya huraikan pada murid-murid saya di sekolah, saya kata, sebab saya suka soalan anak murid saya kat sekolah tadi. Kami baca surah Al-Mu'minun, tasbih lah surah Al-Mu'minun. Kemudian saya kata, wahai anak-anak murid yang ustaz sayang, ini syurga Firdaus ni hanya untuk orang beriman sahaja. Orang beriman takkan masuk Jahannam, takkan. Jahannam itu tempat orang munafik dan kafir sahaja. Orang Islam akan masuk 6 neraka yang lain, yang tak semayang, mencuri, semua 6 ni. Tapi yang ni orang Islam takkan masuk. Jahannam bukan tempat orang Islam, takkan masuk insya-Allah. Semua orang kafir ustaz, ya. Lepas tu ada seorang budak ni, dia sebut nama budak India kelas saya. Sesedih tu sekalian. Sebab dia kawan dengan Pak ni. Ustaz, saya buat nama tipu lah. Kata nama perempuan tu Rose, contohnya Rose. Ustaz, Rose pun sama ke? Ditanya tu sebagai seorang kawan. Saya cerita lain, saya cerita syurga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang tak beriman. 6 neraka ni orang Islam mungkin masuk salah satu berdasarkan dosa masing-masing, tapi yang ketujuh tu tak akan masuk. Sebab ini tempat orang kafir dan munafik saja. Ustaz, Rose pun sama ke masuk neraka yang nombor 7 tu? Dia sedih sebab kawan dia. Saya kata, ya Allah, saya pun tak terfikir. Kata-kata dengan dia orang, tak apalah. Sebab budak-budak bukan Islam dia masuk kelas moral. Bila kita ajar pendidikan Islam, yang bukan Islam akan masuk kelas moral. Cakap macam lah, kalau awak sayang kawan awak tu, Rose ke apa ke, cuba awak ajak masuk Islam. Ataupun awak doa je, ya Allah, semoga budak ni mati sebab belum balik rumah Islam lah. Tapi semoga kawan tadi beriman kepada kau, ya Allah. Baik, tuan sekalian, sikit lagi tuan sekalian. Bila mana Mus'ab bekerja keras untuk berdakwah di Madinah, tahun ke-13 haji lagi satu tu 70 orang pergi haji. Mula-mula 6, lepas tu 12, lepas tu 70 orang. Dan kali ini Nabi rahsiakan sebab ramai sangat. Nabi tak cerita dengan orang Mekah nanti ada delegasi Madinah nak datang ke sini untuk haji. Nabi tak beritahu. Tuan-tuan sekalian, di mana mereka berjumpa 70 orang ni, tuan-tuan bayangkan air mata mereka berkaca sebab mereka dengar cerita Muhammad tapi tak tengok. Mereka dah pasti dah, sebab dah 2 trip sebelum ni dah cerita betul di Mekah ada Nabi akhir zaman. Jadi yang 70 orang ni, dia kata kami nak tengok sendiri Muhammad, kami sayang dia, kami nak tengok sangat siapakah susuk tubuh Muhammad ni. Tuan-tuan, 500 km jalan sama-sama sampai di Mina. Dia buat haji kan, sampai di Mina Nabi dia buat appointment dah. Kita jumpa pertengahan Tasyrik dekat lorong Aqabah. Tuan-tuan, dekat masjid tu lah. Nanti tuan Google Masjid Aqabah, jumpa dia warna kuning,
Dekat Jamrah Ula, Jamrah pertama, tepi naik atas tu ada bangunan kuning kecil. Di situlah dia bukan masjid tu, bukan masjid. Dulu lorong. Di situlah Nabi berjanji nak jumpa dengan 70 orang ni. Tuan bayangkan 70 orang tadi dah sampai siang-siang tunggu sampai tengah malam. Tunggu tak tidur, mengantuk-ngantuk. Ya Allah, mana Muhammad, rindu Nabi Muhammad SAW. Sambil-sambil tu sekalian, 70 tu bukan semua Islam. Ada yang masih belum Islam, nak beriman kepada Allah, pergi sebagai orang kafir lah. Yang Islam ada, yang kafir ada. Jadi tu sekalian, Ka'ab cerita apa? Kami pergi dan janji dengan Nabi untuk jumpa di Aqabah pertengahan Tasyrik. Tasyrik ni berapa? 11, 12, 13 ya, maknanya mungkin 11, mungkin 12. Pada malam yang dijanjikan, ada seorang ni dia belum lagi Islam. Nama dia Abdullah bin Amr bin Haram. Ini nama penting ni, Abdullah bin Amr bin Haram. Dia belum Islam lagi, tetapi dia salah seorang ketua yang sangat dihormati dalam tim tu. Dia antara orang yang sangat tinggi kehormatan dia. Kami tanya dia, wahai Abi Jabir, kamu ni salah seorang yang sangat kami hormat, ketua-ketua yang sangat kami hormat, tapi kami sedih kalau keadaan kau sekarang ini menyebabkan engkau menjadi bahan bakaran api neraka esok. Kau tengok, sayang dia. Itu saya kata, jiwa ni natural. Macam anak balik saya tadi, kita pun fikir kan, contoh kalau betul sini ada jiran yang Cina ke India, kita fikir benda tu, tapi tak mampu nak cakap. Sedihlah kalau pakcik ni masuk neraka. Kita fikir. Saya ada jiran Cina dekat tempat saya, depan tu Uncle Wong. Saya tegur setiap hari, tapi macam mana nak cakap ni kan? Doa lah, tapi nak cakap Uncle Wong boleh tak kau masuk Islam? Tak boleh nak keluar dari sini, berat mulut ni. Siapa nak cakap ayat terbaik, sebab takut kan dia lari dari saya lah, macam-macam lah. Tapi saya sedih bila saya fikir, ya Allah, kalau nanti mati, kesian dia confirm memang kalau tak Islam memang neraka lah. Tuan-tuan, delegasi 70 orang tadi sepakat untuk Islamkan Abdullah bin Amr tadi tu. Wahai Abu Jabir, kamu ni kami sayang sangat. Kami sedih kalau kamu dijadikan bahan bakar neraka esok. Dan kata Ka'ab, kami pun ajak kepada Islam dan dia Islam tuan-tuan sekalian. Dan kami cakap dengan dia, wahai Abdullah, nanti kita nak jumpa Nabi kita. Tunggu sini tuan sekalian. Dan akhirnya kami tidur di tempat tersebut. Dan sampailah sepertiga malam kami keluar balik. So tidur sekejap je. Dan tuan malam itu akhirnya sampailah Nabi SAW. Orang yang dinanti-nantikan setahun itu sekalian. Orang Madinah tunggu setahun nak tengok Nabi dengan muka, dengan mata sendiri. Akhirnya di tengah-tengah malam, di lorong Aqabah tu, di tempat Masjid Jamrah sekarang ni, di situlah mereka melihat susuk tubuh Nabi SAW. Nabi ditemani oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bukan Islam. Abbas Islam selepas perang Badar, baru di Islam. Masa cerita ni dia masih kafir lagi. Tuan-tuan, kenapa Abbas ikut? Sebab Abbas pakcik Nabi. Kita kena faham, pakcik Nabi semua jaga Nabi. Semua jaga Nabi. Abbas jaga Nabi, Hamzah tak masuk campur, tapi dia tak kacau Nabi. Abbas jaga Nabi. Tujuan dia sebab apa? Orang Madinah ni stranger, bukan Quraisy. Orang Arab ni sensitif sikit. Dia sensitif. Ibaratnya tuan-tuan, ada orang Pakistan nak jumpa, takkan nak jumpa sini, takut kita kan. So Abbas datang untuk menjaga anak buah dia. Tujuan dia untuk jaga Nabi Muhammad SAW. Kita sekalian, dia datang dan Abbas memberikan ucapan awal yang menyentuh hati saya. Sebenarnya lagi nak azan. Sebenarnya lagi, baik sikit ya tuan-tuan. Kata Abbas, wahai sekalian Khazraj, sebab dia ramai, haus sikit. Sesungguhnya Muhammad ni, dia tunjuk anak buah dia, Muhammad ini golongan kami, ada Quraisy. Dia golongan kami. Kami telah pertahankan dia daripada kaum kami yang sama pegangan dengan kami. Baginda ini sangat mulia dalam kalangan orang Mekah. Tuan-tuan, Nabi tak pernah ditolak sebab kemuliaan. Nabi ialah cucu Abu Muttalib. Nabi ialah anak buah Abu Talib. Nabi tinggi. Dari segi politik, Nabi sangat tinggi. Cuma orang tolak dakwah Nabi, bukan tolak Nabi. Orang tak tolak Muhammad, orang tolak dakwah Muhammad. Jadi kata Abbas, kami jaga dia, kami bertahap, kami jaga dengan nyawa kami. Ini ialah anak buah kami. Apa cakap? Baginda ni di sini sangat mulia di Mekah ni, tapi
baginda memilih untuk bersama dengan kami. Jadi orang Madinah rasa macam sebab sikit, sebab macam Usam tadi dah dapat kemuliaan, tapi masih nak tinggal dengan Nabi SAW. Tuan, Nabi seperti ingin melupakan kehebatan Nabi di Mekah tadi dan memilih untuk rasa senang dengan orang-orang Madinah. Dan kata Abbas, kalau betul kamu nak berjanji, nak bai'ah dengan Muhammad ni, pertahankan dia. Tapi kalau kamu nak main-main, balik. Kata Abbas, kalau benar kamu memang nak tunaikan apa yang akan dibai'ahkan nanti dengan Nabi SAW, maka terserah kepada kamu untuk pikul. Tapi kalau kamu bercadang untuk serahkan Muhammad, tak nak tolong dia, tinggalkanlah. Sebab baginda berada dalam kemuliaan serta dipertahankan oleh kaum dan negerinya. Ini kata putus yang diberikan oleh Abbas. Kata kami pun kata dengan Pakcik Abbas, kami dengar dan kami ikut. Maka kata dia, wahai Rasulullah, sila berucap. Sekalian, setelah berucap, Nabi pun beritahu, inilah benda yang Nabi minta. Pertama sekali, dengar dan patuhlah sama ada semasa rajin atau malas. Yang kedua, kamu kena sanggup berinfak semasa susah dan senang. Yang ketiga, kamu kena amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, kamu kena tegakkan tanggungjawab untuk jaga agama ini dan jangan hiraukan cedaan orang. Yang kelima ialah kamu akan tolong aku apabila aku datang kepada kamu, mempertahankanku sebagaimana kamu pertahankan diri kamu, isteri kamu, anak pinak kamu, juga untuk kamu balasan syurga di sisi Allah. Itulah yang Nabi minta sekalian, dan akhirnya kesemuanya beriman kepada Nabi SAW dan setuju untuk ikut janji tersebut. Sebenarnya ini ialah perjanjian Aqabah kedua. Saya tak bagi nama dah sebab baik. Jadi itu sekalian, daripada semua-semua tadi, akhirnya mereka nak balik semula ke Madinah, dan Nabi melantik 12 orang nakib, maksudnya yang akan jadi ketua-ketua dakwah di sana. Saya sebut nama Pertama sekali, As'ad bin Zurarah, ni yang Mus'ab tinggal kat rumah di Madinah. Yang kedua ialah Sa'ad bin Rabi'. Yang ketiga ialah Abdullah bin Rawahah. Ini nama yang kita ingat kan, perang Mu'tah. Yang keempat, Rafi' bin Malik. Yang kelima, Al-Bara' bin Ma'rur. Yang keenam, Abdullah bin Amr bin Haram, yang tadi tu, yang ketua kaum tadi. Yang ketujuh, Ubadah bin Samit, masih lagi jadi nakib. Yang ke-8, Sa'ad bin Ubadah, rupanya di sini di Islam. Ke-9, Al-Munzir bin Amr. Kemudian untuk Aus, Usaid bin Hudayr, jadi nakib lagi. Sa'ad bin Khaythamah dan Rifa'ah bin Abdul Munzir. Tuan-tuan, 70 orang tadi termasuk 2 orang perempuan. Yang salah seorang itu ialah nama yang tuan-tuan jangan lupa, Nusaybah. Nusaybah ni siapa? Ummu Umarah. Dialah yang masa perang Uhud, Nabi terkepung oleh orang-orang kafir yang serang Nabi. Nabi tengah cedera parah tu, dia ambil pedang, dipertahankan, panah dipertahankan Nabi kiri dan kanan. Kata Nabi, aku panah kanan, Nusaybah, panah kiri, Nusaybah. Dalam perang ada perempuan juga, perang Uhud tu. Dan Nusaybah orang tu, maknanya dia janji, dia ikut janji dia. Apa berlaku pada Nabi? Jangan tinggalkan Nabi SAW. Nabi jangan sakit, kita bangunkan Nabi. Terus sekalian, betul itulah janji orang Madinah dekat Nabi. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang tak sanggup dekat Madinah ni. Orang Madinah ni macam lembut sikit, dia macam baik sikit. Kemudian dia apa lagi? Cara mereka ingat Nabi tu dahsyat, sangat luar biasa. Sebab kenangan Nabi dengan Madinah ni sangat-sangat manis. Nabi masuk Madinah tu very very soft, perlahan aja. Tahun pertama sikit, dua sikit, dan akhirnya sekalian, tak lama tu saya nak cerita last sebagai penutup malam ni. Sebelum mereka balik dengan perasaan sedih nak tinggalkan Nabi di Mekah tu, mereka sepakat 70 orang ni meluahkan perasaan. Kami tak sanggup tengok engkau diseksa di sini, wahai Muhammad. Di sini tak ada orang masuk Islam dah. 3 tahun lebih saja di Mekah masuk Islam. 10 tahun, 11 tahun tu tak sampai 400 orang, sikit je. Jadi katanya orang-orang tadi, kami tak sanggup nak tengok kamu terseksa di sini. Tuan-tuan, mereka berbaiat tu pegang tangan dengan Nabi SAW. Dia kata, kami tak sanggup tengok kamu terseksa di sini. Jomlah. Dia macam memberi satu mesej, kami nak bawa engkau tinggal dengan kami, wahai Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, inilah jambatan hijrah sebenarnya. Kerana orang Madinah tak sanggup, baru kenal Nabi.
Orang Mekah dah 10 tahun dengan Nabi pun tak macam ni. Tapi orang Madinah yang baru jumpa Nabi, baru setahun 2 jumpa Nabi, yang 70 tadi, kali pertama jumpa Nabi cuma 2-3 malam, tapi kecintaan itu sekali luar biasa. Inilah yang mereka nak sangat Nabi jom duduk Madinah. Dan tak lama tu sekalian, Allah Ta'ala turunkan perintah pergi Madinah. Jadi Nabi bukan lari daripada masalah. Masih ada orang orientalis ataupun yang tak faham kata Nabi lagi di Mesir. Nabi tak lari. Orang Madinah yang jemput Nabi. Nabi pun dah Islamkan Madinah secara bertahap-tahap. Dan Allah yang suruh Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah. Tiga sebab. Terus sekalian, itulah sedikit kisah yang sepatutnya dikongsi dengan anak-anak kecil kita, cucu kita. Yang ada duit lebih, bawa pergi sana. Tak ada duit banyak, buka Google je, tunjuk gambar. Boleh je. Jom, kan ada Google Street View, tunjuk je gambar. Anak saya pun, saya belum mampu bawa dia. Sebab bawa dia RM10,000 tu sebenarnya. Bawa budak ni sama dengan orang dewasa. Sebab seat dengan hotel sama. Kanak-kanak 6 tahun ke atas sama dengan orang besar. Jadi kalau saya bawa anak saya, RM8,000. Oh, saya nak keluar RM8,000 untuk anak tu. Sebab dia orang ni, kalau anak kita belum balik, umrahnya sah, tapi kewajipan tak selesai, masih wajib lagi buat umrah. Budak-budak yang umur 7 tahun ke atas ni, umrahnya sah, tapi tidak terangkat kewajipan. Maksudnya nanti dia dah besar, dia masih kena buat umrah lagi, wajib. Kalau dah balik, tak apa. Tapi yang belum balik ni, kita nak keluar RM8,000 tu macam bukan berkira, kita bukan tak kaya kan. Sekalian, sekurang-kurangnya buka telefon bimbit dia, bagi tugasan, jom tengok video Mekah. Saya tuan sekalian, kalau tuan-tuan rasa boring dekat rumah tu, tak tahu apa nak buka dekat TV, Mekah live tu play je lah. Kan ada Mekah live YouTube kan, play je. Dia akan paparkan suasana di Masjidil Haram. Kalau tak ada sembahyang, Quran dibacakan. Kalau tak sembahyang, tengok orang tawaf. Cukup-cukup memujuk hati kita sekalian. Cukup sekadar itu, semoga beri manfaat. Tuan-tuan tak sedar sebenarnya saya cover 4 tajuk dalam cerita tadi. Tak sedar. Pertama sekali dia kata apa? Menerima anak dengan baik. Poin seterusnya, mencari, sentiasa melihat anak kita perlukan apa. Yang ketiga, menjaga anak perempuan dengan baik. Jadi semua benda tu yang saya sebut tadi, yang kalau kita banyak bercakap dengan anak-anak kita, banyak bercerita dengan anak-anak kita, kita dah buat semua benda tadi. Sebab seorang anak, dia cuma nak layanan sahaja. Anak kita yang kecil-kecil ni, makanan tak kisah pun. Anak saya ni, saya nak belanja banyak-banyak pun, dia suka nasi bujang. Tak tahu kenapa, dia suka telur. Ini tolonglah order yang sedap-sedap sikit. Tak ada nasi bujang. Sebab nasi bujang tu sedap. Nasi sup kosong, telur. Bukan saya kedekut, dia orang suka. Jangan takkan saya kedekut. Saya nak belanja mahal, dia tak nak. Dia nak nasi bujang. Jadi budak-budak ni dia tak rumit, tapi dia cuma nak layanan daripada ayah. Tuan-tuan nak layan dia, kena ada benda nak cakap. Dan pilihlah benda yang baik untuk dia cakap. Kalau boleh cerita yang betul. Buka filem, itu filem, fiction. Buka setakat itu fiction, tapi kisah yang kita kongsi tadi itu kisah benar, kisah betul. Dan kisah itu akan menjadi benda yang diingat oleh anak-anak kita. Baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.